Dalam hadis Nabi SAW yang menyebut, inna awwalan nas yuqda yawmal qiyamah alaihi rajulun istushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta istushhidtu qala kadhabta. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang pertama yang akan diputuskan pada hari kiamat kelak adalah seorang yang mati syahid. Yang mati syahid. Maka dihadapkan kepada Allah dan diingatkan kepadanya akan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya. Dan hal itu diakuinya, kemudian ditanya oleh Allah, lalu apakah amalanmu dalam nikmat itu? Jawapannya, aku telah berperang untukmu sehingga mati syahid. Jadi nak kata bahawa pada hari akhirat nanti, apabila dibentangkan amalan kita, kita akan dipersoalkan. Macam kita lah. Kan bila dah akhir tahun KPI kita ni, bila nak diberikan markah tu, kita menghadap bos kita. Kan kita menghadap bos kita. Dan bos pun akan buat catatan lah dekat situ, sama ada kita memenuhi KPI ke ataupun tidak. Kalau tak memenuhi sebab apa, kalau memenuhi sebab adalah yang soal jawab dekat situ. Namun apabila Allah Subhanahu Wa Taala membaca kitab amalan kita di hari akhirat nanti, maka hamba Allah ni kata apa? Apa yang kamu lakukan di dunia ni? Dan dia pun kata bahawa aku dekat dunia ni bukanlah sikit punya amalan, iaitu apa dia? Berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Berperang ni bukanlah semua orang boleh buat. Untuk mengorbankan nyawa, kalau ada, mungkin zaman kita ni tak semualah yang sanggup untuk berhadapan dengan perkara tersebut. Hatta kalau susah sikit pun, kita susah nak lakukan, apatah lagi berperang. Mengangkat senjata yang kita pun 50-50. Balik, hidup ataupun tak. Jadi dia bentanglah amalan tu. Diingat bahawa dengan amalannya itu, dengan fadilat yang ada, dia boleh bawa masuk ke syurga. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, kadzabta. Kadzabta, Allah sebut, iaitu kamu berdusta. Kamu hanya melakukan itu, walakinnaka qatalta li'anna yuqala jari. Kamu berperang itu bukanlah demi aku, tetapi kamu berperang itu adalah untuk orang menyangka dan orang beranggapan bahawa kamu ini hebat di mata pandangan manusia. Itu sebesar-besar perkara yang dilakukan. Apatah lagi kalau kita ni buat amalan kita ini dahlah sikit, tetapi amalan tu pula kebanyakannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Mungkinlah kerana tidak mencapai piawaian itu menyebabkan tidak diterima. Dan hal itu akan memberikan kesusahan lah kepada kita. Kesusahan kepada kita di hari akhirat nanti. Lalu faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Dan lalu ia diseret oleh malaikat dan diperintahkan untuk dilempar ke dalam neraka. Lalu dilemparkan orang ini yang berperang tadi ke dalam neraka. Sebab apa? Bukanlah nampak dia buat jahat, bukanlah dia ni buat perkara yang keji di hadapan di dunia ini, tetapi apa yang dia buat? Berperang. Namun
ia berperang itu jihadnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun, sambungannya lagi, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Yang kedua, dihadapkan kepada Allah orang yang belajar ilmu agama dan mengajarkannya serta pandai membaca Al-Quran, maka diberitakan tentang nikmat-nikmat yang telah ia perolehi dan ia mengakuinya. Lalu ia ditanya, lalu apakah amalanmu di dalamnya? Jawab orang itu, aku telah belajar ilmu untukmu dan mengajarkannya. Dia bagi tahulah bahawa dekat dunia ni dia rajin belajar. Dan dengan ilmu yang dia dapat itu, dia nak mengajarkan kepada orang lain. Serta membaca Al-Quran untukmu. Jadi dengan kemahnya dia cakap macam itulah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah berfirman, kadzabta. Allah bagi tahu, kamu berdusta. Tetapi engkau belajar ilmu agar mendapat gelaran alim. Membaca Al-Quran agar mendapat gelar sebagai qari', pembaca Al-Quran, dan engkau sudah menikmatinya di dunia. Itu nak kata bahawa niat dalam kita melakukan kebaikan itu perlu lurus dan perlu berhati-hati. Kemudian diperintahkan kepada malaikat untuk mencampakkannya ke dalam neraka. Na'udzubillahu min dzalik. Orang yang ketiga dihadapkan kepada Allah adalah orang yang diluaskan rezekinya dan diberikan oleh Allah berbagai kekayaan, maka lantas macam tadi juga dialog oleh Allah Subhanahu wa taala, jawab orang itu, tiada suatu jalan pun yang engkau perintahkan mendermakannya harta itu di dalamnya. Maknanya kekayaan yang dia dapatnya itu dia derma. Kita ni kalau nak keluar duit untuk derma ni, kita pun fikir jugalah. Kan, kalau misalnya ada orang nak kutip derma kan dekat kita, tiba-tiba dia tersilap. Dia tersilap, dia pun tak kenal lagi. Dia pergi kali kedua. Dia pergi kali kedua minta derma. Derma pun bukan banyak pun. Kan, RM10, RM20 dan sebagainya. Tiba-tiba datang balik. Muka hang lagi. Mulalah. Kan, mula geram tu. Sebab kali kedua pula nak dapat. Nak ambil, nak minta. Apatah lagi kalau kali ketiga tantah langsung tak dilayan, dihalau. Jadi susah untuk kita berkongsi harta kita ini, untuk kita menderma. Orang bercakap ni pun sama jugalah. Susahlah nak melakukan benda-benda tersebut. Punya susahnya untuk melakukan perkara tersebut. Penat-penat kita kerja. Penat-penat kita bekerja siang dan malam. Macam Dr. Mat kita ni. Nak menguruskan pusat pendidikan tu, boleh tak tidur malam. Boleh tak tidur malam. Lepas tu jalan pula nak balik, nak pergi ke tempat kerja pun jauh. Buat lagi pendidikan, umur macam ni pun semangat lagi. Kalau orang tak tengok Tapi Dr. Mat ikhlas. Ikhlas dalam melakukan pekerjaan tersebut. Dan apabila kita nak melakukan ini, Allah bagi tahu kazabta. Allah bagi tahu engkau berdusta. Maka dengan sebab itu, para ulama memberikan berkenaan dengan hadis ini, para ulama bagi tahu apa dia? Bahawa
hati-hati dengan riak yang dosa syirik yang kecil, iaitu apabila melibatkan ibadat kita. Ya, apabila melibatkan ibadah, perkara-perkara dalam ibadah ini, maka kita berhati-hati daripada melakukan syirik khafi, iaitu riak ataupun tidak ikhlas ataupun apa-apa sahaja. Kerana apa, dengan ibadat tersebut dia akan menjadi debu sekiranya kita tidak melakukannya dengan ikhlas. Adapun perkara-perkara yang lain dalam kita melakukan urusan-urusan dunia kita ni, kita berhaklah. Sebab itu dalam urusan dunia ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak tidak sangat mengetatkan perkara tu dalam kehidupan kita ni. Maknanya kita ni bebas. Namun Allah meletakkan prinsip dalam pekerjaan kita, dalam urusan kehidupan kita dekat dunia ni. Maknanya kalau Dr. Mat nak minta naik pangkat tu tak ada masalah. Jangan silap faham pula. Kan makna nak kata memang selain kita berniat untuk Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dalam masa yang sama kita perlu menguruskan kehidupan kita. Ya, kalaulah kerja-kerja semua itu tanpa adanya organisasi yang baik, pengurusan yang baik, dia akan menyebabkan mudarat yang besar. Ia akan menyebabkan orang pun tak bersemangat nak melakukan pekerjaan sekiranya tidak diberikan benefit-benefit yang baik. Dan bolehlah untuk kita meminta dan kita mempamerkannya kepada bos kita dan sebagainya untuk kita memperolehinya sebagai kebaikan untuk kita. Jadi dalam hal ini, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang hadis Nabi SAW ini, para ulama menyebut bahawa dikhususkan perkara tersebut di dalam ibadat kita. Sebab itu antara sebesar-besar ibadat apa dia? Iaitu solat tahajud. Solat tahajud. Solat tahajud ini adalah wajib bagi Nabi SAW, tetapi kita ni disunatkan. Dan amalan tahajud ini adalah makam yang amat tinggi. Kerana apa? Kerana dia nak menentukan sama ada keikhlasan itu betul-betul boleh dicapai ataupun tidak. Sebab tu Qiyamul Lail ni orang tak buat live. Kan? Tak buat live lah. Nak tunjuk yang dia ni tahajud. Sebab betul-betul dia mengikhlaskan diri untuk beribadat itu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hal ibadat kita ini, itulah yang kita lakukan ini, dan mudah-mudahan ia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita membentangkan buku amalan kita dekat dunia ini, maka akan ditimbang. Mana yang paling berat. Sama ada pahala kita ataupun kejahatan kita. Para ulama berselisih pandangan berkenaan dengan siapakah yang ditentukan untuk masuk syurga ataupun masuk neraka. Kepada dua pendapat. Kata pendapat yang pertama, seseorang itu apabila ingin ditentukan syurga dan neraka bagi dia, akan ditimbang amalan dia. Jadi tengok, apabila dah diaudit, dah ditanya, dah di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala, timbang. Hak mana yang paling tinggi sekali, paling banyak. Timbang, pahalanya lebih banyak daripada dosa dia. Maka pada waktu itu
diberikanlah jalan untuk dia pergi ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pandangan lagi menyebut bahawa apa dia? Seseorang itu akan bukan ditimbang tetapi dilihat. Sebab kita dekat dunia ini Allah Subhanahu wa taala bagi peluang banyak kepada kita apabila melakukan kebaikan itu yudhhibunas sayyiat. Apabila kita melakukan kebaikan tu dia menghilangkan, dia mendelete kejahatan, dosa kita tu. Sebab itu amalan kebajikan itu dia menghapuskan kejahatan. Jadi tiba-tiba ada saki-baki dosa yang ada pada diri kita. Jadi macam baju kita ni lah. Baju kita ni tiba-tiba adalah terkena tompok daripada najis ke ataupun kotoran. Jadi nak pakai malu. Sebab piawaian untuk kebersihannya itu tidak menepatilah. Sebab kalau kita pergi jalan dekat luar ni, kan, kita jalan kat luar orang nampak tumpuk kekotoran tu, masalah lah. Maka demikian juga bagi Allah Subhanahu wa taala, iaitu apabila adanya kekotorannya itu, maka ia perlu dibersihkan. Jadi kita ni bila Allah Subhanahu wa taala tu bersihkan, bukanlah bersihkan pergi hantar ke dry clean tu. Kan dia tak hantarlah dekat kalau washing machine ke, kan. Kalau washing machine tu senang lagi. Kalau daripada berbanding api neraka dengan washing machine tu, kita sanggup masuk washing machine tu lagi. Kan walaupun berpusing-pusing tu. Kalau kena api ni, kita dekat api dunia ni pun tak sanggup, apatah lagi api neraka jahannam. Maka apabila adanya saki-baki dosa dekat kita ni, maka ia akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk Ustaz lah. Dan masuk ke dalam neraka tersebut, agak-agak dah bersih, tengok depan belakang, tak ada dah. Tapi tengok ada lagi dosa dekat mulut. Kan, dosa dekat mulut. Sebab apa? Sebab hari tu terkata pula dekat kawan kita ni. Kan, terkata dekat kawan kita ni. Jadi kita pun betul juga yang hari tu memang ada duk mengata kawan tu. Kita ingat dah selesai dah. Kita tak minta maaf dekat dia. Jadi adalah tumpuk-tumpuk tu. Jadi menyebabkan tu perkara-perkara tersebut menyebabkan Allah Subhanahu wa taala membersihkan kita daripada perkara tersebut. Jadi itulah apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita peluang, maka kita gunakanlah peluang itu sebaik-baiknya. Sebagaimana kalau ayam Pak Ali tadi, kan, ayam Pak Ali tadi dia boleh je dia nak bagi peluang dekat ayam betina dia hidup, tak nak bagi peluang dekat ayam jantan dia hidup. Boleh saja. Tetapi disebabkan Allah Subhanahu wa taala nak menghendaki kepada kita ini peluang untuk diberikan peluang untuk hidup, menikmatinya, diberikan akal, maka kita menggunakannya sebaik-baiknya.